diambil daripada Quran dahulu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hadis Rasulullah SAW menguraikan prinsip-prinsip sedemikian. Dia tidak ada hadis, mana-mana hadis yang sahih bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam. Secara induksi, kajian, analisa, buatlah kajian, tak ada satu hadis pun yang terkeluar daripada Al-Quran. Dan tidak ada hadis yang menyanggahi Al-Quran. Mereka ini saling lengkap melengkapi. Ini fitrah umat Islam. Quran dan sunnah, dan tidak ada Quran kemudian sunnah lain. Ini kefahaman golongan Quran ataupun salafi yang mereka sunnah Quran ini Quran saja. Tidak, kefahaman dan sunnah wal jamaah Quran dan sunnah. Dia mesti sedia dan segar. Walaupun hukum hakam banyak diambil daripada hadis, tetapi sebenarnya hukum tersebut tidak terpisah daripada prinsip-prinsip umum Al-Quran yang kita ambil daripada ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah merupakan dasar worldview, prinsip seorang Muslim. Ia bukan hanya menguraikan ayat-ayat akidah, tetapi menguraikan prinsip seorang Muslim yang hidup di dunia ini. Toleransinya, jihadnya, secara umum yaitu jihad Al-Quran yang dimukaddam. Jihad yang besar adalah jihad Al-Quran yang Allah namakan jihadan kabira, memperkenalkan Al-Quran kepada masyarakat. Dan secara logik, takkan Islam datang nak berubah. Tak ada kerja kita ni jumpa orang bunuh, jumpa orang bunuh. Itu bukan dasar Islam yang asas. Dan kita melihat ulama seperti Al-Imam Syarbini rahimahullah pada kurun 800 Hijrah, dia adalah ulama Syafi'i yang besar, menyebutkan al-qitalu jihadu wasilatin laisa jihada maqsadin.
waliyadin adalah siratul khabar. Dalam kaidah usuliyah disebut al-khabaru la yadkhuluhu an-nasb wa innama yadkhuluhu at-ta'wil wa at-takhsis. Cerita daripada Allah tidak menerima sebarang pembandaran hukum, dia akan kekal sampai hari kiamat. Bila Allah menyebut lakum dinukum waliyadin, agama kamu, agama saya. Jadi kalau kita bunuh orang kafir di atas nama kekufuran, di mana erti ayat tersebut? Bahkan kita mendapati fatwa daripada Al-Imam Ibn Salah, seorang ulama Syafi'iyah yang begitu hebat. Bagi mereka yang belajar ilmu hadis, sudah tentu Ibn Salah adalah tokohnya. Bagi mereka yang mempelajari ilmu fiqh, juga sudah tentu Imam Ibn Salah ini adalah tokohnya. Dalam fatwanya, Ibn Salah menyebutkan al-aslu ibqa'ul kuffari ala kufrihim. Hukum asal sebuah kerajaan Islam tidak boleh paksa orang kafir masuk Islam, biarkan mereka kafir begitu. Kita hanyalah dakwah. Ini dibuktikan dalam sejarah Nabi tidak ada paksaan kata orang Yahudi masuk Islam. Dan kita tidak memerangi Yahudi kerana Yahudi mereka. Orang Islam telah faham apabila membaca ayat walan tarda ankal yahud wala nasara, ada ayat untuk berperang dengan Yahudi. Jadi di mana ayat dihalalkan makanan orang Yahudi, dihalalkan isteri wanita-wanita Yahudi? Di mana ayat peranan ayat tersebut? Ayat itu menerangkan haqaiq. Orang Yahudi memang anti kepada kita. Dia tidak akan redha kepada kita. Bukan ayat menunjukkan kita mesti berperang. Tapi kenapa kita mengambil langkah memerangi Yahudi Zionis? Kerana mereka merampas Palestin. Sebabnya kerana mereka merampas Palestin. Bahkan dalam sejarah orang Yahudi duduk dalam jagaan negara-negara Islam. Sebahagian mereka ada yang jadi orang kaya, yang jadi pembesar negara. Dan sampai sekarang ni rumah Yahudi masih ada di Mesir, Ma'bad. Di Pulau Pinang pun di belakang tu ada orang Yahudi ada. Ini dibuktikan dalam Al-Quran juga sunnah. Nabi lah sekali bajunya digadai di tangan orang Yahudi. Jadi ulama memperbetulkan kita dengan Yahudi ni prinsip kita bermusuhan ke? Dialog. Cuma masalah sekarang ni mereka tidak mengiktiraf kita tidak berdialog dengan mereka sampai mereka mengiktiraf Islam itu agama sama. Tapi yang Kristian tidak berdialog. Ini tidak ada kaitan dengan turisme, kefahaman yang menyamakan agama kita. Agama kita benar, tetapi kita bukan anti agama lain. Ini kefahaman yang penting. Kalau setengah orang dulu dia curi buah limau Cina dia bilang dia gagap semua dari curi limau Cina. Sebab tu Cina ada letak kat tokong tu limau plastik. Orang Melayu duduk limau ketara. Dulu dia letak buah limau tu, harap minggu tu habis lah, Tuhan dia makan. Dia tengok hari limau hilang, dia pun cerdik juga. Tuhan yang akan buat apa pun. Dia tengok tak boleh dia orang Melayu curi, dia letak limau plastik. Sampai sekarang kita tinggal limau plastik. Sebab apa? Orang Melayu duduk mencuri. Dia geram tengok ada yang ketara lapak pun ada. Dia cari lagi limau kat lain, cari juga limau kat tokong. Tak boleh. Dia betul hati tidak boleh. Kita ada dasar fiqh siasat syar'iyah. Ada buku sahabat yang tulis Dr. Masli, ada politik al-bab, ada pertarakan, boleh baca politik Islam, daulah Islam yang pun dibaca dengan baik. Kita tidak boleh berada dalam kerangka politik yang keras. Ulama-ulama kita terbuka. Sejarah membuktikan Rasulullah pergi ziarah orang Yahudi. Seorang wanita itu, orang tua Nabi pergi ziarah. Bahkan Abu Bakar selepas kewafatan Nabi pergi ziarah, pergi suap roti dekat wanita Yahudi. Wanita Yahudi kata wakaf sangat roti itu. Dulu Nabi suap rumput saja. Akhlak Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah pada barulah Abu Bakar tahu Nabi sebelum suap wanita tersebut, dia lembutkan roti tersebut dengan air liur Nabi itu. Kita bukan agama rasis. Kita agama Islam, agama yang tasawuf, toleransi, tak terbuka untuk semua orang, untuk bergaul yang kita. Bahkan ada
tidak salah tafsiran tersebut, tetapi ayat kalau kita tafsir sedemikian tidak menggambarkan keistimewaan orang Islam. Kerana kaya orang Islam itu benda yang biasa, sebab orang Islam adalah saudara kita. Tetapi Syekh Qadani hafizahullah sallallahu yang Masya Allah, dia mengajar saya Bukhari, kita belajar di Mesir dengan dia tak ada kitab, kita belajar kitab, dia tak ada kitab. Ada di Malaysia terbalik, tu guru berantem, anak murid tak ada kitab. Semua Imam Syafi'i berkata. Itu keistimewaan di Malaysia. Itu yang kita selalu. Di Mesir kita bawa kitab, semua tak ada kitab. Semua kitab dalam kepala. Masya Allah. Hafizullah alaihim al-ilm. Allah menjaga ilmu mereka. Jadi dia menafsirkan asyidda'u 'alal kuffar. Orang Islam ini dalam peperangan dia keras dengan orang kafir. Ruha
syiar-syiar sembahyang, puasa, haji, itu sudah mencukupkan title negara Islam ataupun mengekalkan sebuah negara itu menjadi negara Islam. Dan mana-mana negara Islam yang dijajah tidak hilang sifat negara Islam melainkan apabila syiar tak dapat ditegakkan seperti yang disebutkan oleh ulama Syafi'i. Dan ini terbukti alhamdulillah menjaga keislahan orang Islam. Bahkan Syekh Qadhawi ketika mana mengarang kitab itu dia menyebut Turki pun negara Islam ketika mana dia belum benar dengan sekular mereka kerana orang Islam masih wujud. Walaupun perlembagaan sekular tidak memudaratkan sebuah negara Islam. Kita beri contoh, seorang Muslim tak sembahyang, tak berpuasa, dia berzina, main judi, semua dia main.